Kejuaraan Petronas Capri Malaysia musim 2022 kembali menemui peminat lumba motosikal tanah air apabila pusingan pembukaan dilangsungkan pada 12 dan 13 Mac di Litar Sepang Utara. Pemilihan litar ikonik kebanggaan rakyat Malaysia ini sebagai venue sulung perlumbaan pastinya bakal menyajikan persaingan yang menarik dan segar kepada penonton tidak kira yang hadir ke litar mahupun yang menonton di kaca televisyen. Seperti kebiasaannya, setiap musim baru pasti akan berlaku perubahan pasukan dan penghijrahan pelumba. Di episod pertama ini, kita akan melihat bagaimana pasukan-pasukan yang bersaing di dalam kejuaraan Petronas Capri Malaysia mempersiapkan pasukan mereka bagi mengharungi musim yang pasti lebih mencabar. Siapa tidak kenal dengan Azlan Shah Kamaruzaman? Juara Asia 2 kali ini secara rasminya membentuk sebuah pasukan sendiri yang dikenali sebagai AS25 Academy Racing Team dan bakal membawa cabaran dalam kategori Wira KBS. Dua pelumba yang dipilih ialah Muhammad Afiq Muhammad Hamdan dan Saidatul Zakirah Zairin. Pasti ramai yang tidak sabar untuk melihat bagaimana aksi musim sulung mereka. Pastikan anda sentiasa mengikuti perkembangan kami sehingga ke hujung musim nanti. Pasukan yang telah memenangi 3 kejuaraan berturut-turut, Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing masih mengekalkan 4 jentera perlumbaan bagi mengharungi musim baru ini dengan Muhammad Adam Haikal Jaha memenuhi slot 4 pelumba di samping Muhammad Danish Aiman Zamrul, Muhammad Syamil Amsyah dan Muhammad Aidil Muhammad Ayub. Mereka pasti tidak mahu menoleh ke belakang lagi dan akan menyasarkan untuk terus mempertahankan kejuaraan buat kali keempat. Pasukan Castrol Power One Honda Team juga mempertaruhkan 2 pelumba baru iaitu Ahmad Darwish Ahmad Sahir dan Muhammad Lokman Nur Hakim Wazi. Setelah bersaing hebat merebut kejuaraan keseluruhan pada musim lalu, banyak mata yang akan memberi perhatian kepada potensi pasukan ini sekali lagi tahun ini. Beralih ke kategori CP125, juara bertahan Muhammad Adib Rosli sekali lagi menjadi sandaran utama pasukan YY Pang Yamaha Racing Team untuk mengekalkan kejuaraan yang dimiliki mereka. Selain itu, Muhammad Idlan Hakimi Radwan akan tampil bersama pasukan Honda Yuzi Idemitsu Team sekaligus pasukan ini kembali bersaing dalam kategori ini. Pasukan yang mula menyertai kejuaraan pada tahun lalu, Tobaki Pink Racing Team meneruskan cabaran musim ini diketuai oleh pelumba berpengalaman Muhammad Harith Farhan Baharin bersama seorang lagi pelumba Saiful Azhari Muhammad. Pelumba-pelumba yang bersaing merebut tempat teratas pada musim lalu seperti Muhammad Hafizah Rafa, Muhammad Syafiq Rasul, Muhammad Faris Hafiz Abdul Rahman, Muhammad Syafiq Rosli dan Ahmad Syukran Aizat masing-masing kekal bersaing bersama pasukan yang sama. Gandingan adik-beradik Muhammad Firdaus Hamdan dan Muhammad Haziq Hamdan juga kekal bersama pasukan Honda KC Racing selepas mempamerkan aksi memberangsangkan pada tahun lalu. Bagaimana perakhiran CP125 bagi musim 2022 ini masih awal untuk diperkatakan, namun tentu ia akan lebih sengit. Penghijrahan pelumba adalah perkara biasa, tidak terkecuali bagi kategori Premier CP150. Paling menarik ialah kepulangan semula pelumba yang telah mengharumkan nama negara di kejuaraan dunia Khairul Ida Hampawi ke kancah kejuaraan Capri menarik perhatian seluruh peminat lumba motosikal negara. Pelumba yang digelar Super Cup itu akan beraksi bersama pasukan SCK Honda Racing Team berganding dengan juara 2020 Muhammad Helmi Azman dan Muhammad Ashraf Daniel Muhammad Zamri. Muhammad Izzat Zaidi Muhammad Salehan yang sinonim dengan pasukan YY Park berhijrah ke pasukan Petronas Sprinter Yamaha CKJ Racing
dan bakal bergandingan bersama juara 2 kali Ahmad Afif Amran dan Muhammad Aiman Tahiruddin. Selain itu, juara musim lalu Azroy Hakim Anwar masih kekal bergandingan bersama Syahrul Syazwa Syahrul Yuzi dan Muhammad Amir Rosi Amidi dalam misi untuk mempertahankan mahkota kejuaraan. Lebih-lebih lagi apabila Azroy bakal menggunakan jentera nombor 1 bagi persaingan musim ini. Izam Ikmal Izamli juga berhijrah untuk memperkuatkan pasukan 1XOX Racing Team pada musim ini selepas beraksi bersama pasukan SCK Honda Racing pada musim lalu. Kejuaraan Petronas Cup Malaysia yang masuk musim ke-29 tahun ini sudah pasti akan terus memberikan suatu tanda aras yang tinggi kepada peminat lumba motosikal negara, terutamanya dalam misi untuk melahirkan juara dunia suatu masa nanti. Selepas 2 musim yang terganggu akibat pandemik COVID-19, sudah tentu ramai berharap perjalanan musim ini yang bermula baik akan berlangsung dengan lancar dan jaya. Jadi selepas ini, kita terus sahaja melihat semula sesi shootout bagi kategori Wira KBS di pusingan pertama sebelum sorotan perlumbaan Yamaha Petronas Super Series dan perlumbaan pertama Wira KBS musim 2022. Teruskan bersama kami di Aspirasi Cup Week 2022. Baiklah, kita ke perlumbaan yang terakhir kita pada pusingan yang pertama ini. Sudah sekian lama kita berehat, kita kembali menyaksikan perlumbaan kejuaraan Capri dan ini kedudukan Lita Utara di litar antara Batu Sepang, 8 selekoh ke semuanya. Ini adalah perlumbaan Yamaha Petronas Super Series. Satu lagi perlumbaan satu jenama yang diperkenalkan untuk mencongkil bakat-bakat muda kerana kebanyakan mereka ini adalah kali pertama menyertai perlumbaan dan pada tahun lalu dalam kategori ini dimenangi oleh Muhammad Faiz Khairul Azmi dengan 143 mata dengan pasukan Chung Siong Motor. Aidil Ayub tempat yang kedua dengan 132 mata. Hafiz Aiman Afendi tempat yang ketiga 128 mata. Dan sekarang berada pada kedudukan sama dilepaskan, ya dibenar untuk dilepaskan kerana
Sekarang ini nantikan 4 lampu merah dinyalakan. Permulaan perlumbaan bagi Yamaha Petronas Super Series. Pusingan yang pertama di litar antara bangsa Sepang Utara. Hubungan yang baik di hadapan Amirul Haziq dan Adi Putra Soekarno. Kali ini Adi Putra Soekarno dengan nombor 6. Dia ada di hadapan dengan Amirul Haziq yang berada dengan nombor 2. Pastikan nombor 6 tak silap saya yang berada di depan sekarang ini, yang mendahului perlumbaan. Pengedar bagi Hon Leong Yamaha, dan mereka membawa nama pengedar tersebut, tapi buat masa ini tidak senaraikan nama. Jadi saya rasa mereka berlumba kali ini atas tiket diri mereka sendiri, dan nombor 6 di hadapan ialah Muhammad Adi Putra Soekarno. Amirul Haziq Johan mungkin tempat yang kedua kalau tidak silap saya pada kedudukan di awal perlumbaan. Pertama begitu, sektor yang kedua itu Adib Arsyad yang melakukan catatan yang lebih pantas di sektor yang kedua dengan 54.6721, tetapi di sektor yang pertama di pusingan yang kedua tadi Amirul Haziq adalah terpantas 41.490 saat, dan sekarang ini dia semakin konsisten dan semakin laju untuk memimpin di depan Adi pula sekarang ini memintas. Dalam sektor pertama dia lebih pantas, sedikit saja dibezakan antara Amirul Haziq dan Adi, yang mana Adi lakukan tadi di sektor yang pertama 41.410 saat, tetapi dia masih sentiasa berubah 1-2 bukan 2 pelumba ini. Ya, kerana kalau kita lihatkan memang awal tadi kita katakan pengalaman yang misalkan, tapi sekarang antara Muhammad Adib Arsyad, Hisam juga, kalau berdasarkan nama memang adalah pelumba yang pada tahun lalu juga ada dalam senarai tempat yang ke-16 keseluruhan, Muhammad Adib Arsyad, dan mungkin kita akan juga saya katakan pengalaman pada mereka yang pernah berlumba memberikan kelebihan. Tapi di belakang cuba untuk membagi kedudukan masing-masing di kelompok belakang dengan 3 pusingan lagi akan ditamatkan. Dia ada di bahagian tengah yang kita lihat, di bahagian tengah mencuri peluang untuk melepasi kedua pelumba yang sedang bersaing rapat di hadapan sekarang ini. Peluang berbaki 2 perlumbaan ataupun 2 pusingan ini sangat-sangat penting untuk 2 pelumba di depan, Amirul Haziq, Adi Putra. Mereka tidak boleh melakukan kesilapan, terutamanya tidak boleh berlangkah sama sendiri kerana sentiasa rapat, kerana dia kedudukan itu sekiranya terjadi akan memberikan ruang terbuka kepada Adib Arsyad. Kerana dia sekarang ini semakin rapat, sudah pun ada saingan yang semakin sengit untuk 3 perebutan kedudukan terbaik ini, yang mana Adib mengorak langkah. Dia tidak jauh sekarang ini, Harmi. Kita lihat dia hanya berdekatan di belakang tayar Adi Putra. Ada kelebihan untuk mengikut angin. 2 pelumba di depan ini jadi peluang di pusingan terakhir untuk mengubah kedudukan Adib Arsyad. Dia mampu untuk memintas Adib Putra dan berani. Sayang untuk Adib. Dia hilang konsentrasi, sayang. Walaupun dia hampir-hampir sudah pun berjaya untuk memintas kedudukan Amirul. Jadi ini yang saya katakan juga, walaupun ada peluang, dia perlu fokus untuk mengawal kedudukan angin. Jika keluar dari selekor, kita nantikan sama dia dapat tu lakukan atap. Terkeluar dari garisan bagi Adi Putra. Adi Putra tempat yang kedua sekarang ini, dan Adi Putra akan juga memancut untuk mengejar di sana. Perlama bagi Adi Putra sampai. Adi Putra sampai untuk menanggi pelumpang dengan Amirul Haziq Johan di tempat yang kedua, Adib Arsyad di tempat yang ketiga. Menantikan last week, kita nampak ini seperti dia keluar, tapi tidak ada sebarang amalan keluar arahan yang diberikan, bermakna Adi Putra Soekarno berjaya memenangi perlumbaan ini. Mr. Taketoshi Takabayashi, pengarah Hon Leong Yamaha Motor Sdn Bhd, yang sama 3 pemenang. Ini adalah podium bagi Yamaha Petronas Super Series. Amirul Haziq Johan, Muhammad Adi Putra Soekarno, Muhammad Adib Arsyad, Muhammad Hisam.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang kepada anda bersiaran secara langsung dari litar antarabangsa Sepang untuk perlumbaan yang pertama bagi Petronas Malaysian Capri 2022 dan kita akan menyaksikan perlumbaan dari litar antarabangsa Sepang Utara, di mana hari ini kita akan saksikan sebentar lagi kategori utama dan dua kategori one make yang akan berlangsung sebentar lagi. Sama saya Hamid Azim Muhammad dan rakan tugas saya Azlan Mubin yang akan bersama dengan anda untuk sepanjang kita menyaksikan perlumbaan pusingan pertama ini. Empat pemira akan dinyalakan dan mereka akan dilepaskan. Perlumbaan yang pertama bagi kategori Wira, 7 pusingan untuk musim 2022 dilepaskan sekali ini dan menuju ke sekor yang pertama. Ada dua pelumba yang ada masalah di awal perlumbaan untuk mulakan jentera di bahagian belakang. Itu adalah pelumba bernombor 14 yang bermasalah, itu adalah Adib Haris Hazwan. Sementara di depan kita lihat pasukan Petronas 31 Racing, Sprinter 31 Racing yang berada di kedudukan 2 dan 3, dan di hadapan rasanya Ahmad Darwish Ahmad Syahir. Dia adalah terpantas di sektor yang kedua dengan 48.952 dan sekarang ini dia terus kekal meninggalkan rakan ataupun pesaingnya di sana, iaitu Adam Haika di belakang, namun diekori rapat kedudukan Adam di sana. Kita perhatikan Afiq Karis juga sudah naik seolah-olah meninggalkan kedudukan Adam, menolak kedudukan ketiga, namun Syamil begitu selesa dia berada di depan, tetapi kedudukan ini bukanlah satu kedudukan yang utama kerana kita perlu ingat ada seorang lagi pelumba yang terkeluar dari perlumbaan. Dan saya masukkan tadi bila kita lihat di mana dua pelumba bersaing ini, tapi satu yang jauh depan, Syamil Amsyah. Dia jauh depan nombor 31 dengan Danish Aiman tempat yang kedua, Adam Haikal Jah tempat yang ketiga, 31, 30, 33, dan mereka ini yang menguasai perlumbaan sekarang. Ada kelebihan sebenarnya. Red flag. Dia berhentikan perlumbaan kerana ada kemalangan yang berlaku tadi, jadi perlumbaan dihentikan. Dan pada ketika kita ada 5 pusingan lagi untuk ditamatkan. Red flag, bendera merah menandakan perlumbaan dah dihentikan dan mereka perlu untuk perlahankan jentera dan kembali semula pada kedudukan dalam pit. Adalah dua pelumba yang lakukan 1 minit 24, termasuklah Amirul Haziq, tetapi dalam saingan shootout dia tidaklah berada dalam kedudukan yang lebih baik, namun kedudukan yang kelima. Dan musim lalu juga Syamil, overall kita perhatikan Harmi, dia dalam 5 kelompok terbaik secara keseluruhannya selepas mengumpul 111 mata selepas 10 pusingan untuk musim 2021. Jadi ini yang drama-drama kemungkinan akan berlaku. Sebagaimana track besar, ada peluang Harmi. Ada 4 pelumba pasukan Tetuan Racing ni yang layak ke shootout. Dan bermakna ada 4 pelumba mereka dalam kedudukan 10 terbaik. Dan untuk menguasai perlumbaan ini, dan seperti yang kita saksikan dalam perlumbaan sebelum ini, penguasaan pasukan ini memang ketara. Mereka menduduki bahagian di hadapan. Dan dalam Farid mereka peranan di situ. Itu mungkin kemungkinan akan berlaku juga dalam baki 5 pusingan ini untuk saingan Wira KBS yang telah pun kembali semula bermula. Permulaan yang begitu baik untuk Darwish memulakan langkah, tetapi perlu diingat 3 pelumba Petronas di sana terus memberikan asakan dan juga saingan. Kita mau melihat di mana kedudukan Syamil, tapi satu lagi jentera 3-5 sudah pun terpaksa tolak keluar. Mungkin tidak dapat meneruskan persaingan, namun kita kembali melihat Harmi dalam selekor yang pertama 4 pelumba. Gambaran dari jauh sudah melihat dari Petronas Sprinter. Adalah gambaran yang sama dalam 2 pusingan awal. Syamil terus meluncur jauh di depan, manakala memainkan peranan di bahagian belakangnya, iaitu Danish Haiman dan juga Adam Haikal. Mereka juga sudah semakin jauh meninggalkan pesaing kedudukan yang keempat, iaitu Farid Hakimi. Yang mana sekarang ni semakin perlahan sebenarnya kedudukan untuk Darwish mungkin dari segi teknikal ataupun jenteranya, namun kita perlu berikan tumpuan yang mana turut memberikan saingan Farid yang semakin rapat berada di belakang, lengkapkan satu pusingan, terutamanya di 2 pusingan terakhir nanti. Selekor yang ke-8 mereka tidak akan berada mendahului dan kelompok besar ni Harmi, tetapi menuju selekor yang ke-4 nanti barulah mereka kembali untuk memberikan asakan. Itu seolah-olah mau mengacau untuk menidakkan persaingan antaranya lah Mirun untuk berikan saingan lebih sengit kepada Syamil Amsyah. Kelompok di belakang, satu di depan. Syamil kita boleh ketepikan terlebih sementara kerana dia dah jauh di hadapan. Cuma kita lihat sama ada Danish Aiman dan juga Adam Haikal Jah yang dapat untuk mengiringi Syamil Amsyah, atau
atau Amirul Haziq dan juga Farid Hakimi yang dapat untuk mengecewakan bertemu dengan Faris Iqmal yang berada dalam kelompok ini yang cuba mengecewakan atau untuk menindakkan pasukan T1 Racing berada 1, 2 dan 3. Sempat tadi Danish memberikan isyarat kepada Adam, mungkin dia tidak mahu Adam memintas ya untuk memberikan bantuan. Di sini kita perhatikan saingan terus sengit untuk Amirul Faris Iqmal Harmi menuju melengkapkan seleko yang ke-8, tetapi sah Syamil Amsyah yang menjadi juara dalam Wira KBS, tetapi 1, 2, 3 juga turut diisi oleh 2 pelumba Petronas Sprinter Yamaha. Cukup sengit. Danish Aiman, Adam Haikal kedudukan yang ketiga. Nampak seperti cuba tadi Amirul Haziq untuk mencuri tempat daripada 2 pelumba pasukan Delta T1 yang nampak agak begitu yakin menuju ke garisan penamat. Tanda akhirnya Danish yang mencatat masa terpantas tadi, Danish Aiman pada 2 pusingan pertama, dan tempat yang ketiga adalah pelumba nombor 33 Muhammad Adam. Sama dengan Encik Lim Chow Kiat, Timbalan Pengarah Cawangan Pembangunan Rekreasi, Bahagian Pembangunan Sukan, Jabatan Belia dan Sukan Negara, dan Encik Muhammad Munawi yang turut sama untuk bagi podium bagi kategori Wira KBS akhir pusingan yang pertama.